Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, mesej apa mahu disampaikan dengan senjata mainan? Pemuda amanah bacok tak mahu demokrasi dibantutkan. Tiong Selamas Ermeyati tuduh mabuk guna Islam. Malaysia sedia hantar tentera ke Palestin. Walaupun pihak tertentu mempertahankan penggunaan senjata mainan di sekolah, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mempersoalkan mesej yang ingin disampaikan kepada kanak-kanak. Menjawab soalan semasa podcast Keluar Sekejap baru-baru ini, Tunku Ismail berkata baginda dimaklumkan mengenai kejadian seumpama itu yang berlaku beberapa hari sebelum Minggu Solidariti Palestin anjuran Kementerian Pendidikan. Katanya, saya dapat gambar dan laporan sekolah tertentu di mana guru sendiri menggalakkan anak-anak kecil membawa senjata. Walaupun benda itu adalah mainan, bukan senjata betul, tapi apa mesej yang anda ingin sampaikan di sini? Tunku Ibrahim berkata baginda juga menghubungi Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq dan Esko Johor yang menyela pendidikan untuk memantau setiap sekolah. Bagaimanapun, Ahli Parlimen PAS Ahmad Fadli Syahri nampaknya tidak bersetuju dengan pihak yang bimbang dengan penggunaan senjata mainan. Ketika membela guru dan pelajar berkenaan, Ahmad Fadli berkata penggunaan senjata mainan membantu meningkatkan kesedaran tentang perjuangan rakyat Palestin. Ahmad Fadli menyasarkan Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan ngakomen berhubung catatannya di X. Dia menolak tanggapan bahawa penggunaan senjata mainan adalah sama dengan mempromosikan keganasan atau ideologi ekstremis. Sebelum ini, Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin turut membidas DAP dengan berkata roket dipercayai merujuk logo DAP. Itu juga boleh dianggap sebagai ancaman keganasan. Pada halaman rasminya, DAP berkata roket berwarna merah sebagai aspirasi parti dalam membina sebuah masyarakat yang moden, dinamik dan progresif. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh mencadangkan agar 12 wakil rakyat daripada PKR yang menggesa agar Minggu Solidariti itu dikaji semula dihantar dalam misi kemanusiaan ke Palestin. Dia berkata ini akan membolehkan mereka lebih memahami situasi di lapangan. Bekas Ahli Parlimen, Charles Santiago mempersoalkan sama ada guru akan mendapat membezakan antara rejim Zionis dan orang Yahudi. Kementerian Pendidikan dalam panduan untuk Minggu Solidariti Palestin melarang penggunaan senjata mainan. Ahmad Fadli Syahri mempertahankan tindakan pihak sebuah sekolah menggunakan senjata mainan sebagai peralatan pada Majlis Solidariti buat Palestin baru-baru ini. Kata Ahli Parlimen Pasir Mas, langkah pihak sekolah berkenaan menganjurkan program tersebut bertujuan untuk mendidik pelajar memahami makna perjuangan. Menyelam Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan ngakomek yang menciap mengenai rakaman video tular itu, Ahmad Fadli berkata pandangan berkenaan adalah berbahaya. Kata Ketua Penerangan PAS Pusat itu lagi, tidak benar untuk menuduh langkah pelajar dan sekolah terbabit mengajar kanak-kanak mengenai keganasan dan dendam. Katanya padahal ia hanya satu kaedah mengajar mereka mengenai perjuangan yang sedang ditegakkan di bumi Palestin. Beberapa hari lalu, tular rakaman video pendek menunjukkan sekumpulan kanak-kanak berpakaian seperti pejuang Palestin. Ia mengundang kritikan sesetengah pihak dan dianggap sebagai mempromosikan keganasan. Untuk rekod program berkenaan berlangsung di luar dari tempoh sambutan Minggu Solidariti Palestin, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 29 Oktober hingga 3 November ini. Pada 28 Oktober lalu, Ngah menciap untuk menyatakan pandangannya bahawa sekolah bukanlah tempat untuk berkonflik atau menanam fahaman ekstremis. Dalam hantaran tersebut, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP itu turut mengepilkan gambar dua murid bersama kain melilit kepala sambil memegang senjata mainan. Ahmad Fadli berkata kenyataan dibuat Ngah itu secara tidak langsung menunjukkan pendirian sebenar sesetengah pemimpin kerajaan terhadap isu Palestin. Katanya ini merupakan kenyataan yang sangat bahaya. Pada kami yang menampakkan wajah sebenar sebahagian pemimpin yang berada dalam kerajaan hari ini. Dalam perkembangan, sama ada Ahmad Fadli mendakwa sebuah sekolah di Selangor turut menganjurkan program yang menunjukkan pelajar yang membawa senjata mainan. Kata Ahmad Fadli, program itu diadakan pada 20 Oktober lalu. Bagaimanapun, semakan mendapati hantaran terbabit telah dipadamkan. Katanya, kalau yang terlibat dengan Solidariti Palestin dianggap ganas, bagaimana pula senjata mainan dalam bentuk kostum adiwira, dalam komik dan sebagainya dianggap tidak mengapa. Ini satu pandangan berat sebelah. Justru Ahmad Fadli menggesa KPM tidak mengambil tindakan ke atas pelajar serta guru yang terlibat dalam program menyokong Palestin berkenaan.
Katanya kami menuntut supaya guru-guru yang terlibat dalam Minggu Penghayatan Palestin ataupun solidariti itu jangan ambil tindakan. Kalau dikenakan tindakan, kita Perikatan Nasional akan nyatakan pendirian dan akan mengajak seluruh masyarakat Malaysia untuk sama-sama bersolidariti dengan pengurusan pihak sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menghubungi pihak Turki dan Arab Saudi untuk menyatakan kewajaran mengadakan sidang tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam. Katanya sidang ini juga harus melibatkan negara-negara seperti Brazil, Rusia dan China yang menyatakan sikap tegas menentang keganasan Israel. Terdahulu Perdana Menteri di Dewan Rakyat telah menyatakan sokongan Malaysia terhadap cadangan Turki dan Arab Saudi untuk mengadakan mesyuarat OIC bagi membincangkan isu Palestin. Duta Besar Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel pula memaklumkan bahawa Republik itu menjalin kerjasama erat dengan negara ini dalam isu Palestin termasuk berkaitan penyelarasan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Beliau berkata perkara itu turut dibincang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Anwar semasa lawatan 2 hari Perdana Menteri ke Turki pada 21 Oktober lepas. Recep Tayyip Erdogan dan Anwar semasa lawatan 2 hari Perdana Menteri ke Turki pada 21 Oktober lepas. Berdepan pemilihan barisan kepimpinan tidak lama lagi yang dijangka panas, Pemuda Amanah diseru supaya lebih matang dalam meraihkan demokrasi. Ketua Pemuda Amanah Bacok, Abdullah Akili Romeli berkata, sebarang kempen sama ada secara terbuka di media masa atau secara dalaman di peringkat akar umbi haruslah diraikan. Katanya ia adalah sebahagian daripada pesta demokrasi yang dijamin oleh Perlembagaan Parti, apatah lagi Amanah merupakan parti yang berpegang pada nilai progresif. Sebab itu kita sepatutnya menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan juga kebertanggungjawaban dalam berkempen untuk memilih pemimpin. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pengarah komunikasi Pemuda Amanah Nasional, Hazmi Hassan, sebelum ini yang menggesa ahli menolak kempen secara berlebihan. Katanya gesaan menjelang pemilihan sayap itu dibuat bagi mengelakkan perpecahan seperti yang berlaku sebelum ini. Katanya kami menolak kempen yang berlebihan kerana pemilihan ini adalah dalam kalangan keluarga besar Amanah. Oleh itu, Pemuda Amanah harus mengambil pendekatan yang rahmah dalam berkempen. Kami berharap pemilihan kali ini tidak akan mengulangi isu perpecahan seperti sebelum ini. Abdullah Akili menegaskan memang perpecahan akibat pertembungan dalam pemilihan harus diwaspadai tetapi ia bukanlah sehingga membuat ahli parti paranoid. Keadaan itu katanya hanya akan membawa kesan buruk pada Amanah kerana secara tidak langsung membantukan amalan demokrasi dalam parti. Katanya kami Pemuda Amanah Bacok yakin kepada kematangan ahli-ahli pemuda untuk membezakan dan bersaing dengan sihat dalam pemilihan nanti. Sementara itu, Pemuda Amanah Kawasan Kepong beranggapan pemimpin di peringkat nasional perlu lebih terbuka menerima kritikan agar sektor publik dapat lebih berkembang. Bahkan mereka juga membayangkan menyokong gesaan agar muka baru di bawah memimpin Pemuda Amanah Nasional agar ia mampu menzahirkan idea yang segar. Pun begitu, Pemuda Amanah Kepong menegaskan usaha tersebut perlu dibuat dalam suasana rahmah dan matang. Katanya, seterusnya ingatan penting juga diberikan kepada sesiapa sahaja yang bakal menerajui tampuk kepimpinan sayap Pemuda Amanah Nasional selepas ini agar lebih kuat bekerja, lebih inklusif, lantang bersuara, tegas berpendirian, cepat bertindak serta membawa pendekatan yang berbeza seiring imej nama Pemuda Amanah. Pemimpin yang bakal dilantik nanti juga harus berani menjalankan dasar baru di peringkat negeri dengan membiarkan jawatan tersebut diterajui anak tempatan yang lebih kenal keadaan setempat. Dalam perkembangan lain, Pemuda Amanah Kepong turut menyatakan pendirian untuk menyokong amanah Muhammad Sabu kekal terus menerajui parti itu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing menyelar anggota pembangkang Datuk Mas Almayati Samsudin yang menggunakan Islam sebagai hujah mereka dalam melemparkan tuduhan terhadapnya. Katanya, janganlah guna isu yang bukan-bukan. Contohnya, ahli Parlimen Majlis Tanah kata saya mabuk, saya minum, saya nak kata bahawa saya bukan orang Islam, saya minum apa salahnya? Saya pergi ke Pelangai sana semasa pilihan raya kecil. Mereka ajak saya menyertai festival Tanglung. Saya minum, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit, apa salahnya? Kalau saya orang Islam, memang saya tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Pada 16 Oktober lalu, Mas Almayati secara sinis menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri yang menjaga hal ehwal pelancongan, seni dan budaya berdasarkan video yang dikongsi oleh Tiong di akaun Facebooknya. Mas Almayati mempersoalkan sama ada Tiong mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai. Tiong ialah Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak, ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong. Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap siaga sekiranya terdapat sebarang keputusan atau mandat untuk digerakkan sebagai tentera pengaman ke Palestin, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Menurutnya, ia termasuk persediaan
pasukan pengaman Batalion Malaysia Negara yang bertugas di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan sekiranya diperlukan segera antaranya bagi tujuan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan terkesat. Katanya biarpun sehingga kini tiada sebarang keputusan mengenai perkara itu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tetap bersedia malah kementerian ikut rapat perkembangan di Palestin serta bekerjasama dengan kementerian luar. Jadi kalau kerajaan kata hantar tentera ke Palestin, kita akan ikut kerana sebarang keputusan untuk itu bukan dalam bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Sebaliknya tertakluk kepada kementerian luar. Muhammad berkata sebarang keputusan untuk menghantar tentera ke Palestin secara unilateral memerlukan penilaian rapi daripada pelbagai pihak, termasuk negara sekitar di kawasan yang bergolak. Dalam pada itu, Muhammad berkata, beliau akan membawa isu berkaitan Palestin pada sesi perbincangan dengan Menteri Pertahanan ASEAN pada minggu depan sebagai topik sampingan bagi mendengar suara negara-negara rantau itu berkaitan konflik berkenaan. Katanya, kita nak dapatkan suara ASEAN kerana kita ada satu pegangan iaitu ASEAN Centrality. Sekiranya semua negara ASEAN bersetuju untuk kita hantar tentera ke Palestin di bawah panji PBB. Muhammad berkata sehingga kini Malaysia sentiasa komited memberi sokongan bagi mencapai keamanan sejagat menerusi panji PBB dan ia terbukti melalui penglibatan dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati atau pengaman. Katanya antaranya di Kongo, Somalia, Namibia, Kemboja, Bosnia Herzegovina, Timor Leste dan yang terkini di Lubnan. Malah kini ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah PBB. Sementara itu, menjawab celahan Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim sama ada kerajaan bercadang menghantar tentera pengaman ke Palestin melalui Pertubuhan Kerjasama Islam. Muhammad berkata perkara itu diserahkan untuk pertimbangan Wisma Putra memandangkan ia melibatkan negara lain. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia akan memulakan proses perolehan aset baru. Beliau berkata antaranya melibatkan perolehan 60 kereta perisai Infrati buat TDM, 3 kapal misi pesisir dan kerja-kerja memasang pulih 2 aset kapal selam untuk TLDM serta 12 helikopter baru untuk kegunaan TUDM. Katanya keselamatan persepadanan pula akan terus diperkukuh dan dipertahan dengan pembinaan 7 pos imbangan antaranya di Melikin dan Pak Dalih Sarawak. Menyentuh mengenai perkembangan kapal tempur pesisir, Muhammad berkata pembinaannya diteruskan atas dasar ia amat diperlukan bagi memperkukuh dan meningkatkan keupayaan operasi TLDM. Katanya kementerian beri tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke hadapan, pastikan LCS ini siap ikut jadual seperti kontrak jadual ke-6 yang ditangani pada Mei lalu. Pembangkang terus mengasak Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Tiong Kin Sing kerana mabuk dalam acara awam semasa kempen Peliharai Kecil di Pelangai, Pahang bulan lalu. Anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Wan Saiful Wanjan menolak penjelasan Tiong bahawa dia bukan Islam. Wan Saiful sebaliknya berkata, mabuk di halayak ramai adalah akhlak buruk sebagai pemimpin tanpa mengira agama atau bangsa. Katanya, Menteri Etis sekalipun, jika mabuk di halayak ramai, ia tetap perkara buruk dan tidak sesuai dengan amanah sebagai menteri. Pada 16 Oktober lalu, anggota Parlimen Masjid Tanah, Mas Ermiyati Samsudin berkata, Tiong tidak sesuai menjadi Menteri Pelancongan kerana mabuk ketika sambutan Pesta Tanglong Masyarakat Cina. Tiong mempertahankan dirinya daripada kritikan sama di Parlimen. Katanya, saya pergi Pelangai sana. Mereka ajak saya menyertai Festival Tanglong, saya minum arak. Saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit. Apa salahnya? Kalau saya orang Islam, saya memang tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Tiong setakat ini tidak menjelaskan sama ada dia mabuk atau tidak. Sebaliknya hanya mempertahankan tindakannya minum arak. Dalam kenyataan di media sosial, Wan Saiful berkata, isu itu berkaitan etika dan menteri sebagai ketua kepada penjawat awam di sesebuah kementerian. Katanya jika ada penjawat awam atau KSU bukan Islam mabuk di halayak ramai selepas ini, adakah ini boleh diterima? Sementara itu, Tiong pula terus mempertahankan dirinya dengan mengingatkan tentang kepelbagaian agama, bangsa dan budaya di Malaysia. Katanya, saya faham sekiranya saya seorang penganut agama Islam, maka saya harus mengikuti ajaran serta panduan agama Islam. Namun saya bukan seorang penganut Islam, saya rasa perlakuan saya tidak patut dikritik. Saya boleh minum, menari serta perkara-perkara yang telah dibenarkan di bawah undang-undang. Tetapi saya tidak boleh berkahwin seramai 4 orang isteri. Orang lain mungkin diharamkan minum alkohol, tetapi mereka boleh berkahwin lebih daripada seorang. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai Jawatankuasa Pusat parti berkenaan baru-baru ini. Bekas Setiausaha Agung UMNO Anwar Musa berkata, dia akan menemui PAS Abdul Hadi Awang untuk mendapatkan panduan selepas dilantik menyertai Jawatankuasa Pusat parti berkenaan baru-baru ini. Kata Anwar, selain Abdul Hadi,
Dia juga akan bertemu pengarah pilihan raya PAS Muhammad Sanusi Magno dalam masa terdekat. Anwar beberapa hari lalu diumumkan dilantik menganggotai jawatankuasa PAS Pusat bersama seorang lagi bekas pemimpin UMNO, Syahidan Kasim. Selain menjadi ahli jawatankuasa PAS Pusat terbabit, Anwar turut dilantik sebagai timbalan pengarah pilihan raya. Katanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jawatankuasa PAS Pusat yang memberikan kepercayaan kepada saya. Sebagai ahli parti, saya sedia berkhidmat kepada parti bagi meneruskan perjuangan PAS bersama saf pimpinan sedia ada. InsyaAllah saya akan terlebih dahulu membuat kunjungan kepada Presiden dan Datuk Seri Sanusi dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan dan panduan seterusnya. Anwar dan Syahidan adalah antara 9 individu yang dilantik sebagai AJK PAS Pusat bagi sesi 2023 hingga 2025. Anwar dan Syahidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat keahlian mereka oleh Majlis Kerja Tertinggi parti itu sebelum PRU ke-15 pada tahun lalu. Anwar yang pernah menjadi Menteri dan Ahli Parlimen Ketere menyertai PAS pada Jun lalu. Dia juga merupakan pengerusi NGO Muafakat Nasional. Syahidan pula adalah Ahli Parlimen Arau namun dipecat daripada UMNO selepas bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di kursi sama pada PRU ke-15 lalu selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon Barisan Nasional. Dia kemudian berjaya mempertahankan kursi Arau. Sementara itu, Anwar berkata dia berharap agar urusannya memikul amanah baru dalam PAS dipermudahkan. Pengarah Pejabat New York bagi Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia, Craig Mohiber meletak jawatan dengan menyatakan bahawa PBB tidak berdaya untuk menghalang pembunuhan beramai-ramai. Mohiber berkongsi surat yang ditunjukkan kepada Pesuruhjaya Tinggi PBB di Geneva, Volker Turk, dengan wartawan dan aktivis yang menyiarkan di platform media sosial X. Katanya, saya sangat faham bahawa konsep genosid sering menjadi subjek penyalahgunaan politik. Tapi pembunuhan rakyat Palestin ketika ini yang berakar pada ideologi penjajah etno-nasionalis adalah kesinambungan berdekat-dekat penganiayaan dan pengusiran sistematik mereka semata-mata atas alasan kerana mereka orang Arab, tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ini adalah contoh lazim pembunuhan beramai-ramai. Apatah lagi kerajaan Amerika Syarikat, UK dan sebahagian besar Eropah terlibat sepenuhnya dalam serangan ngeri itu. Bukan sahaja kerajaan ini enggan memenuhi tanggungjawab perjanjian mereka di bawah Konvensyen Geneva, tetapi juga secara aktif mempersenjatai serangan itu, menyediakan sokongan ekonomi dan perisikan dan menyediakan perlindungan politik dan diplomatik. Mohiber bertugas untuk PBB sejak 1992 dan bertindak sebagai penasihat kanan hak asasi manusia di Palestin, Afghanistan dan Sudan. Dia juga tinggal di Gaza sebagai penasihat hak asasi manusia pada 1990-an. Katanya, sekali lagi kita melihat pembunuhan beramai-ramai berlaku di hadapan mata kita dan organisasi ini kelihatan tidak berdaya untuk menghalangnya. Lebih 8,000 rakyat Palestin dan 1,400 warga Israel telah terkorban sejak konflik terbaru meletus pada 7 Oktober. Mohiber berkata bahawa bahagian penting PBB telah menyerahkan kepada kuasa Amerika Syarikat dan takut kepada lobi Israel. Dia juga menggesa penyelesaian dua negara dihentikan. Katanya, kita mesti menyokong penubuhan negara sekular tunggal yang demokratik di seluruh Palestin yang bersejarah dengan hak yang sama untuk orang Kristian, Islam dan Yahudi. Dalam satu kenyataan kepada media, Pejabat Hak Asasi Manusia berkata, Encik Mohiber bersara hari ini. Pandangan dalam suratnya adalah pandangan peribadinya. Kedudukan pejabat ini dicerminkan dalam laporan dan kenyataan awamnya. Jam tangan Rolex milik bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Had Ehwal Agama, Zulkifli Mohamad, untuk disumbangkan kepada Palestin mendapat tawaran tertinggi RM135,000 apabila proses bidaan ditutup pada jam 12.30 malam. Dia juga bekas mufti wilayah persekutuan mengumumkan keputusan itu menerusi satu hantaran di Facebook. Katanya, bidaan jam Rolex untuk Palestin telah tamat. Terima kasih kepada pembida yang telah membida. Semoga Allah ganjari niat yang murni dengan balasan selayaknya. Jumlah bindaan yang tertinggi adalah RM135,000. Dia juga memaklumkan akan bertemu dengan pemenang bidaan tersebut. Isnin lalu, Zulkifli mengumumkan bahawa jam tangan kurniaan Raja Saudi itu dibuka untuk bidaan dengan harga permulaan sebanyak RM40,000 dan hasil jualan akan disumbangkan sepenuhnya kepada rakyat Palestin yang menderita akibat kekejaman rejim Zionis. Katanya, tindakan itu selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Al-Malik Salman Abdul Aziz supaya untuk sentiasa bersederhana, mengutamakan perpaduan ummah dan memertabatkan agama. Zulkifli berkata jam tangan itu diterimanya pada 2017 setelah lama berada dalam simpanannya dan dibuka kotaknya pada 2021. Menurutnya ketika itu, dia diminta oleh kerajaan Malaysia selaku mufti wilayah persekutuan untuk mewakili semua para mufti dan para ulama Malaysia dan menyampaikan ucapan di hadapan Raja Saudi itu. Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi yang dikemukakan peguam pada anak seorang bekas menteri
bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Nur Alimah Muhammad Sanusi, di hadapan Hakim Mazli Nawi pada prosiding di Mahkamah Seksyen Seremban. Muhammad Faizal Hamzah yang juga anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Nur Alimah memaklumkan hanya menerima representasi daripada Muhammad Faizal, manakala seorang lagi tertuduh, Azizul Abdul Halim yang berdepan pertuduhan sama, masih belum mengemukakannya. Katanya pada tarikh lalu prosiding, pihak peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar peguam Faizal ditolak, mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini. Terdahulu peguam Nasuha Badruddin dan Indra Kumara Guru yang mewakili Muhammad Faizal berkata, pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Sementara peguam Hasan Hamzah yang mewakili Azizul pula memberitahu mahkamah bahawa pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun bagi memudahkan mahkamah, belum meminta mahkamah menetapkan tarikh bicara. Mahkamah kemudiannya menetapkan perbicaraan pada 5 Jun, 7, 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Media pada 5 April lalu melaporkan 2 pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Muhammad Faizal dan Azizul bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Mazni selepas kertas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati Sdn Berhad dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar di Maju. Kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2 pada 12 Ogos 2022. Sehubungan itu, mereka didakwa di bawah Seksyen 8/4/B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22/2 Akta sama. Tertuduh juga selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada pukul 11.15 malam di premis perniagaan rimba merpati Sdn Berhad di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang di sini pada 11 Ogos 2022. Oleh itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22/4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menasihatkan Ahli Parlimen Macang, Wak Ahmad Faizal Wak Ahmad Kamal agar hanya membuat kenyataan perkara-perkara yang diketahui saja. Muhammad Nazri memberikan nasihat tersebut susulan dakwaan Wak Ahmad Faizal bahawa tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia bukan bermaksud ugutan. Tegas Muhammad Nazri, Wan Ahmad Faizal perlu memahami sama ada tata tindak itu satu ugutan atau tidak bergantung kepada isinya. Katanya jika tata tindak itu bersifat umum, bolehlah dia nak kata bahawa ia bukan satu ugutan. Tetapi yang bercakap dengan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat itu saya, maka saya lebih memahami isi kandungannya. Saya nak beritahu dia bahawa apa yang disebut oleh Perdana Menteri di Dewan Raya itu benar belaka. Jadi kalau Wan Ahmad Faizal ini tidak tahu, lebih baik jangan bercakap. Muhammad Nazri juga menjelaskan, memang benar pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat menyatakan rasa tidak senang mereka terhadap kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengecam Israel dan melabelkan rejim Zionis itu sebagai pengganas. Malah belum menegaskan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat meminta agar Malaysia membuat kenyataan turut bersimpati terhadap Israel. Katanya, saya tegaskan kepada Wakil Jabatan Negara Amerika Syarikat bahawa tidak mungkin sama sekali Malaysia akan bersimpati kepada Israel. Dan saya nyatakan bahawa Malaysia tidak akan tunduk terhadap sebarang tekanan semata-mata kerana menyokong perjuangan Palestin. Saya nak memberitahu Wan Ahmad Faizal bahawa saya bercakap perkara ini di bumi Amerika Syarikat yang menyokong Israel bukan di Macang. Anwar dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Selasa mendedahkan Amerika Syarikat telah 3 kali menekan Malaysia untuk menimbang semula pendirian terhadap Hamas sebagai pengganas. Sementara itu mengulas dakwaan Wan Ahmad Faizal bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih tegas berbanding Anwar. Nazri menjelaskan semua Perdana Menteri mengecam tindakan Israel terhadap Palestin.
Katanya, saya sertai Kabinet sejak zaman Dr. Mahathir dan memang semua Perdana Menteri menyatakan pendirian Malaysia berhubung isu Palestin. Tetapi dalam ingatan saya, belum pernah ada lagi tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia. Pada saya, ia bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh, bukan perkara yang boleh dibuat sembang di kedai kopi di Macang. Dia kena ingat sudah ada kes ejen Mossad menyusup masuk ke negara kita dan membunuh wakil Hamas. Jadi kena ingat benda ini bukan main-main dan sekadar nak cakap untuk dapat sokongan semata-mata. Saya bukan tidak boleh berbeza pandangan, tetapi dalam isu ini sepatutnya kita umat Islam di Malaysia menunjukkan bahawa kita bersatu padu mempertahankan Palestin dan Al-Aqsa. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dianan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.